Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Kami dari kumpulan 6, iaitu saya Muhammad bin Abdul Aziz dan ahli lain adalah Muhammad Wafiq, Muhammad Firdaus dan juga Alvin, saudara Alvin. Dan juga kami akan membentangkan satu pembentangan melalui poster yang berkaji tentang penyakit berbahaya di Malaysia. Baiklah. Pertama sekali kita akan melihat kepada objektif kajian untuk tajuk ini. Untuk objektif yang pertama adalah untuk mengkaji tahap penyakit berbahaya di Malaysia. Yang kedua adalah untuk mengkaji faktor berlakunya atau wujudnya penyakit berbahaya tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji kesan penyakit berbahaya kepada masyarakat dan negara. Dan yang terakhir adalah untuk mengkaji tentang inisiatif yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit berbahaya. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan saya kepada objektif yang pertama, iaitu untuk mengkaji tahap penyakit berbahaya di Malaysia. Dan suka saya memberitahu kepada anda semua, kami sekumpulan telah melakukan soal selidik kepada beberapa orang rakan-rakan dan masyarakat setempat melalui satu soal selidik yang dihasilkan melalui Google Form. Dan seperti mana yang dapat kita lihat dalam poster, terdapat beberapa data yang menjadi kumpul. Dan melalui soal selidik tersebut terdapat 64 orang yang meluangkan masa untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Dan jika kita mengikut jantina, yang menjawab adalah 70% adalah lelaki dan selebihnya adalah perempuan. Manakala lingkungan umur mereka adalah majoriti pada peringkat 18 hingga ke 24 tahun. Iaitu dalam kalangan rakan-rakan kami sendiri. Dan melalui soal-soal selidik tersebut, kami akan bertanyakan soalan di mana adakah mereka mengetahui secara umum tentang penyakit berbahaya, dan ternyata lebih daripada separuh telah menjawab ya. Dan antara penyakit-penyakit yang dinyatakan oleh mereka adalah seperti penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, dan yang terbaru adalah jangkitan COVID-19. Dan kami juga bertanyakan kepada mereka, adakah mereka ataupun kenalan rapat yang mereka kenal pernah menghadapi penyakit berbahaya tersebut. Dan ternyata lebih daripada separuh, iaitu sebanyak 54.7% telah menyatakan mereka pernah. Dan rata-rata daripada yang menghidapi penyakit tersebut dengan kadar bilangan 1 hingga ke 3 orang untuk setiap individu. Dan lebih mengejutkan lagi, sebanyak 40% menjawab dengan kadar bilangan lebih daripada 9 orang ke atas. Baiklah, saya juga ingin berkongsi tentang satu data di mana yang saya ambil daripada statistik Kementerian Kesihatan Malaysia. Maafkan sebab ini adalah data yang lama, sebab poster dah lama buat. Jadi jika kita lihat di sini adalah statistik kematian COVID-19 di Malaysia. Dan jika kita lihat di sini adalah sebanyak 87% kematian COVID-19 dilaporkan mempunyai sekurang-kurangnya satu masalah kesihatan. Di sini kita dapat lihat bahawa sesuatu penyakit itu juga boleh berkait rapat dengan satu penyakit lain dan boleh menyebabkan kematian. Dan itu adalah satu yang perkara yang membimbangkan. Dan jika kita lihat di sini adalah sebanyak dalam kumpulan umur, dan sebanyak 64% kematian COVID-19 adalah berumur 60 tahun dan 60 tahun ke atas. Ini juga dapat menerangkan bahawa faktor umur juga adalah menjadi satu penyebab untuk kematian COVID-19 di Malaysia ini semakin meningkat. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kepada saudara Wafiq untuk membentangkan tentang objektif yang kedua. Tadi siapa? Muhammad Imran Ya, saya. Imran, awak tak on the video. I want to see yang penampilan Ya, diri. Penampilan diri awak saya nak tengok. Oh. Alright. Okay, Imran. Thank you very much. Mana Imran? Tak nampak? Yep. Alright. Okay, Imran. Assalamualaikum. Minta maaf ada masalah internet. Pada? Wafiq? Ya, saya. Okay, Wafiq. Tak apa, Wafiq. Okay. Teruskan. Terima kasih kepada saudara Imran
Saya akan menerangkan tentang faktor terjadinya penyakit berbahaya. Jadi kita ada 3 faktor yang utama, iaitu makanan, persekitaran dan juga amalan gaya hidup. Jadi untuk faktor pertama adalah faktor makanan, iaitu tidak mengamalkan gizi yang seimbang. Kita dah tahu yang badan kita ni memerlukan zat yang bercukupi seperti yang dicadangkan dalam piramid makanan. Jadi kalau badan kita tak mendapatkan nutrisi yang mencukupi, maka ketahanan badan akan menjadi lemah serta mengakibatkan keadaan malnutrisi. Hal ini boleh menyebabkan penyakit seperti anemia, iaitu kekurangan zat besi dalam badan, dan juga kwashiorkor serta lain-lain lagi lah. Kemudian yang kedua pula adalah makan makanan yang berkolesterol tinggi. Jadi makanan yang berkolesterol tinggi ni mengandungi kandungan lemak yang tinggi, dan badan kita hanya memerlukan kuantiti lemak yang sedikit saja untuk kegunaan seharian. Jadi apabila kolesterol yang berlebihan dalam badan, maka boleh menyebabkan keadaan obesiti yang boleh dikaitkan dengan pelbagai masalah seperti saluran arteri tersumbat, darah tinggi dan juga sakit jantung lah. Okey. Kemudian kita tengok pula pada faktor persekitaran. Faktor persekitaran ada 3, iaitu yang pertama adalah kawasan yang kotor dan mengundang serangga. Kita biasa nampak kawasan-kawasan kotor ni dia akan mempunyai pengurusan sampah yang lemah dan memang sekaligus akan menjadi habitat serangga lah. Dan satu lagi perkara, kita dapat lihat yang kawasan yang kotor ni biasanya akan jadi tempat tekungan air. Jadi tempat tekungan air ni akan menarik perhatian serangga seperti nyamuk Aedes. Yang kita sedia maklum bahawa nyamuk ni adalah ejen penyebaran penyakit yang berbahaya di Malaysia lah, iaitu malaria dan juga demam denggi. Dan penyakit demam denggi ni telah meragut banyak kematian, dan mengikut data yang telah direkodkan pada Januari 2020 sehingga Jun 2020, sebanyak 50,511 kes demam denggi dan juga disusuli dengan 88 kematian. Kemudian poin yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ni diakibatkan oleh sektor-sektor perindustrian, iaitu kilang-kilang. Dan apabila kilang-kilang ni beroperasi, dia akan mengeluarkan asap dan juga jerbu yang boleh mengakibatkan penduduk sekitar terkena penyakit emfisema, asma dan juga katarak mata lah. Kemudian untuk faktor seterusnya adalah amalan gaya hidup, di mana amalan gaya hidup ni kita tahu adalah bersenam, dan faktor yang menyebabkan penyakit bahaya ni adalah kurang bersenam. Seperti mana kita tahu, senaman penting untuk jaga kesihatan tubuh badan dan mengelakkan diri daripada penyakit kardiovaskular. Mengikut fakta, kita sekurang-kurangnya dinasihatkan untuk bersenam 2 hingga 3 kali seminggu untuk mengelakkan penyakit kardiovaskular. Dan antara punca kematian penyakit kardiovaskular ni adalah penyakit jantung koronari lah, di mana mengikut fakta 18% daripada kesemua kematian di negara kita adalah disebabkan oleh penyakit jantung koronari. Kemudian adalah faktor seterusnya adalah merokok. Seperti mana kita biasa lihat, orang merokok ni dia akan menghembuskan asap-asap tau. Jadi dalam asap ni sendiri mengandungi bahan-bahan kimia ataupun bahan toksik lah. Dan saya akan bagi tahu yang dalam kandungan rokok ni sendiri ada terkandungnya tar, karbon monoksida, metanol dan banyak lagi bahan-bahan yang apabila masuk dalam badan kita, dia akan menyebabkan kanser tau. Dia akan mengaktifkan sel-sel kanser seperti kanser paru-paru. Dan itu saja daripada saya. Saya memberi ruang kepada Muhammad Firdaus untuk menerangkan tentang kesan. Terima kasih. Okay, teruskan Firdaus. Tak dengar Firdaus. You mute tu. Mute. Okay, terima kasih saudara Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan membincangkan kesan penyakit berbahaya terhadap masyarakat Malaysia. Di sini saya bahagikan kesan ini kepada 2, iaitu kesan negatif dan juga positif, di mana anda sendiri dapat melihat saya hanya menekankan masing-masing 2 poin yang tertentu.
Jadi saya pergi kepada kesan positif dahulu. Kesan positif yang pertama, kesan positif yang pertama adalah membantu dalam mempertingkatkan kemahiran dalam menghasilkan bekalan ubat yang lebih efisien. Kata kunci di sini adalah ubat. Ubat adalah bidang utama ahli farmasi dan mereka bertanggungjawab dalam menghasilkan bekalan ubat yang berkualiti, selamat digunakan dan mujarab. Dan yang paling penting dapat melindungi komuniti daripada kesan sampingan ubat. Dengan kemunculan pelbagai jenis penyakit, mereka dapat menjalankan kajian dengan teliti untuk mendapatkan hasil ubatan yang lebih efisien dan juga selamat digunakan. Dengan data yang telah dikumpulkan, mereka dapat mengetahui cara-cara suatu penyakit itu tersebar ataupun kesan terhadap pesakit yang menghidap, dan yang paling penting mereka dapat mengenal pasti anatomi sesuatu penyakit. Contohnya virus yang sedang kita hadapi sekarang ini iaitu COVID-19. Untuk menghasilkan vaksin, para saintis dan juga ahli farmasi perlu bersama-sama berganding bahu dalam mengkaji pergerakan virus ini untuk mendapatkan penawar yang selamat digunakan oleh manusia dan juga untuk mengetahui cara-cara untuk mencegah wabak ini daripada terus merebak. Poin kesan positif yang kedua adalah memberi kesedaran kepada masyarakat agar memandang serius terhadap penyakit yang berbahaya. Penyakit berbahaya ini ada banyak, jadi tidak mustahil ada orang di sekeliling kita seperti keluarga, saudara ataupun sahabat, mesti akan ada salah seorang yang mengidap penyakit-penyakit kronik seperti diabetes dan juga sakit jantung. Penyakit seperti ini tidak memilih umur, malah pada zaman moden ini ramai remaja ataupun anak muda, bahkan kanak-kanak telah pun menghidap penyakit kronik seperti ini. Jadi kita sendiri dapat melihat kesan-kesan penyakit tersebut dan juga dapat menjangka ataupun membayangkan kehidupan kita dan juga orang sekeliling kita jika kita disahkan mengidap penyakit kronik seperti ini. Bukan sahaja kita yang menanggung penderaan tersebut, malah ahli keluarga kita juga akan turut terkesan. Dengan hadirnya rasa takut dan risau pada diri itulah yang memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengambil berat terhadap penyakit-penyakit berbahaya seperti ini. Jadi saya teruskan kepada kesan negatif. Poin yang pertama adalah mengganggu populasi kehidupan manusia. Hari demi hari banyak penyakit yang muncul, maka bilangan pesakit juga akan terus meningkat. Begitu juga dengan angka kematian. Penyakit berbahaya ini terbagi kepada dua, iaitu penyakit yang berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, statistik menunjukkan penyakit yang berjangkit ini banyak memberi impak kepada gangguan populasi kehidupan manusia. Kita sendiri dapat melihatnya dengan sangat jelas sepanjang pandemik COVID-19 ini, dengan jumlah pesakit yang tinggi, begitu juga dengan kes kematian. Hal ini menyebabkan kebanyakan negara mengambil langkah berjaga-jaga dengan melakukan sekatan pergerakan kepada rakyat mereka untuk menyekat wabak ini dari terus merebak dengan lebih meluas. Poin yang terakhir adalah berpotensi tinggi untuk menggugat ekonomi negara. Ekonomi adalah salah satu aspek yang berkaitan dengan kewangan. Seperti yang saya telah bincangkan sebentar tadi, untuk melakukan kajian ataupun eksperimen untuk mengetahui anatomi satu penyakit tersebut ataupun untuk mendapatkan penawar yang berkualiti tinggi dan selamat digunakan oleh manusia, pihak kerajaan perlu membelanjakan wang yang sangat tinggi. Implikasi ekonomi ini terbahagi kepada dua, iaitu dari segi kos langsung dan juga kos tidak langsung. Kos langsung yang ditanggung oleh kerajaan adalah pengeluaran peruntukan perbelanjaan, infrastruktur dan juga infrastruktur perubatan dan juga tenaga pakar. Dari segi kos tidak langsung pula adalah subjektifnya adalah sifat. Yang dimasukkan itu adalah menanggung perasaan malu, disisih, didiskriminasikan dan juga distigma. Tersebut ini bukan sahaja telah mengurangkan kesejahteraan hidup, malah telah pun menjadi semacam kos sosial yang harus ditanggung seumur hidup oleh pesakit dan juga ahli keluarganya. Kos tidak langsung yang lain ialah akibat daripada penurunan produktiviti dan juga keluaran negara kasar. Itu sahaja daripada saya.
Saya mempersilakan saudara Elvin untuk membincangkan inisiatif-inisiatif untuk mencegah penyakit kronik. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Firdaus. Salam sejahtera. Subtopik saya hari ini adalah inisiatif untuk mencegah penyakit kronik. So, persoalannya, apakah cara-cara untuk mencegah penyakit kronik? Sebenarnya, senang sahaja cara mencegah penyakit yang berbahaya ini. Simple, ingatkan diri anda sendiri. 2 poin je yang paling penting yang harus semua individu mengikuti, yaitu diet yang seimbang dan mengamalkan gaya hidup sehat. So, dari aspek diet, apa yang kita boleh buat? Pertama sekali, kita harus mengikuti nutrisi yang disarankan dalam piramid makanan. Hal ini demikian kerana piramid makanan memberikan panduan umum tentang pemakanan seimbang yang merangkumi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberikan zat serta nutrisi yang cukup kepada badan. Seterusnya, tips kedua adalah kurangkan makanan yang berkandung lemak yang tinggi. Contohnya seperti makanan daging olahan, makanan bergoreng, dan makanan bersegera. Hal ini demikian kerana makanan seperti ini mengandungi kolesterol yang agak tinggi dan lemak yang tidak sihat kepada tubuh badan. So, apa yang saya katakan adalah kita harus menggunakan minyak sayuran dan makanan ikan salmon. Hal ini kerana ia adalah lemak yang sihat kepada badan. Seterusnya, makanan diet yang berasaskan tumbuhan. Hal ini kerana tumbuhan adalah sumber yang kaya dengan banyak nutrien yang penting untuk kesihatan yang baik, termasuk lemak tak jenuh, vitamin, mineral, serat dan protein. Baru-baru ini, Dr. Daniela, seorang perunding R&D dan kesihatan di Universiti Negeri Missouri, menjalankan kajian yang diikuti lebih 200,000 dewasa, mendapati bahawa makanan-makanan tinggi dalam tumbuhan dan makanan hewan yang rendah dikaitkan dengan risiko diabetes yang rendah. Selain itu, kajian semula bukti menunjukkan bahawa risiko kanser kolorektal adalah lebih 14% untuk setiap 100 gram daging merah yang dihidang, dan lebih lanjut menunjukkan bahawa daging diproses setiap 50 gram dikaitkan dengan risiko penyakit jantung 42% lebih tinggi dan risiko diabetes 19% lebih tinggi dari individu yang makan berasaskan tumbuhan. So, dari aspek yang lain pula, seperti mengamalkan gaya hidup yang sihat, kita boleh juga mencegah penyakit yang kronik. Kita harus bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Hal ini demikian kerana senaman intensiti berat dan intensiti sederhana terbukti memberi kesan positif kepada jantung. Ia dapat melancarkan peredaran darah daripada jantung ke seluruh badan, mengurangkan tekanan stres, dan menguatkan otot jantung. Seterusnya, hadkan tabiat merokok dan minum arak. Merokok merupakan faktor risiko untuk pelbagai penyakit dari sakit jantung, kanser paru-paru, kanser payudara, dan sebagainya. Kesan buruk sering diwar-warkan dalam iklan dan infografik, tetapi masih ramai yang mengisap rokok. Selanjutnya, dari aspek alkohol pula, alkohol yang diambil secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah anda meningkat dan juga memberi anda lebih kalori yang akan menambahkan berat anda. Kedua-dua faktor ini meningkatkan risiko anda untuk mendapatkan sakit jantung. Di samping itu, alkohol juga merupakan faktor risiko dan dalam banyak penyakit lain seperti penyakit hati, kanser usus, kanser payudara, dan sebagainya. Akhir sekali, untuk mencegah penyakit kronik, kita harus membuatkan pemeriksaan kesihatan rutin setahun sekali. Tanpa pemeriksaan kesihatan, anda tidak akan sedar bahawa anda mempunyai penyakit itu. Pemeriksaan kesihatan awal boleh membantu mengesan penyakit tertentu di peringkat awal. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa pengesan awal boleh membantu menyediakan perancangan pengurusan dan rawatan yang lebih baik, yang kemudiannya akan meningkatkan kelangsungan hidup pesakit. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.